Bila dia meninggal, on the way pergi pusat refleksologi Puchong, urut Thailand. Dia yang best masuk pusat urut tu, yang best dua soalan. Abang nak urut sakit ke urut sadap tu? Bayang-bayanglah tu. Orang mencari penuh macam tu tuan, dia sanggup pergi Thailand tu. Pergi Thailand tak cukup kat Malaysia ni, pergi Thailand tu. Pergi dia menyembelih ayam dia sana. Faham tak kan? Dia bukan apa, sembelih ayam. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, kan, kat Thailand tu, dia boleh tajuk ke kawan dia, weh, kat mana nak cari restoran halal? Bayangkan, dia mengunjurkan ayam tadi, tak tanya halal haram tu. Time terdarah tanya restoran halal lebih kira. Tapi bukan orang, saya dah cek kat orang Puchong tak ada di tempat lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, begitu juga tuan imam, barisan jantung kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah ilmu, kuliah maghrib yang istimewa malam ini. Ramai nampak kan, tajuk yang dipilih pun bukan kaleng-kaleng lah kan, tajuk media sosial. Media sosial, syurga atau neraka, kan? Syurga atau neraka. Sebelum kita sentuh tentang media sosial tu, kita tahu maksud media sosial tu. Cuba kita kena faham, dalam tubuh badan manusia ni ada satu anggota yang paling hebat dan paling penting sekali yang kena kita jaga. Antaranya, bukan kata bahagian lain tak penting, tapi ada satu bahagian yang paling penting, besar amanahnya, iaitu lidah kita. Lidah ni menurut kajian, dia adalah merupakan dalam tubuh badan manusia, bila manusia dilahirkan, lidah adalah merupakan anggota yang paling lambat berfungsi bagi seorang budak kanak-kanak yang baru dilahirkan. Tangan dah gorak-gorak lu, kaki, tapi lidah ni dia belum function lagi. Nak bercakap tu dia melalak boleh dah, meraung boleh kan, sampai dipanggil kena sawan tangis dan sebagainya kan, tapi lidah tu lambik berfungsi untuk boleh bercakap. Tetapi menurut kajian, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia dan dikebumikan, lidah merupakan anggota yang paling awal sekali hancur. Itu semua kena faham. Dia lambat function tapi cepat hancur. Jadi nak bagi tahu betapa lidah ni sangat besar peranan dia dan tanggungjawab dia sangat berat. Lidah ni jagalah dia. Dan tu sebab Saidina Abu Bakar, dia pernah satu ketika dia ambil batu masuk dalam mulut dia. Dia talan batu tu untuk mengelakkan diri dia, nak bagi simbolik gambaran pada orang untuk mengelakkan dia bercakap benda yang tak elok, maka dia talan batu. Bila dia bertalan batu, payah dia nak bercakap. Jadi kalau tak boleh cakap benda yang elok, baik diam. Tu gambaran yang Nabi dah bagi tahu. Kan? Tapi hari ni tak payah talan batu tu, pegang telefon diamlah. Kan? Pegang telefon diamlah. Jadi ada kaitan dengan lidah yang kita nak cerita. Tu sebab Abu Lais As-Samarkandi bagi tahu, tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Yang pertama terletak pada lisan dia. Nombor 1, lisan. Makna bila takut pada Allah, lisan tidak digunakan untuk bercakap benda-benda yang tak elok. Dia tak cakap benda-benda yang bersifat fitnah. Dia tak cakap benda yang boleh menyebabkan dosa, iaitu ribah. Jadi dia ada satu tajuk lagi tu, ribah dan fitnah. Itu tajuk hari lain, confirm kena panggil lagi. Sebab malam ni tak cukup. Ribah dan fitnah ni, ribah, fitnah beza dia apa? Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang. Kita tahulah, oh orang tu mencuri, dia tak mencuri pun fitnah.
Orang tu tipu duit ni tapi tak pun. Orang ni dia dongan, dia merabau nak dawa orang. Ya apa? Dongan tapi mungkin fitnah. Tapi ribah ni pula cakap benda betul. Tetapi kalau orang tu terdengar, orang empunya yang disebutkan tu dengar, dia mungkin kecil hati. Itu ribah. Maknanya dalam bahasa orang sekarang mengata ataupun mengumpat. Dia tak cakap depan orang tu, cakap kat belakang. Contoh, buruk betul motosikal dia tu. Contoh. Pernah seorang Arab Badui, perempuan Badui jumpa dengan Nabi, dia mengadu masalah. Kemudian bila dia balik je, Aisyah datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu." Maka Rasulullah tegur dia, "Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya engkau sedang membuat ribah." Cakap pasal sifat orang. Cakap orang tu pendek, cakap orang tu gemuk, cakap orang tu lebar, cakap orang tu hitam, cakap orang tu jongang, cakap gigi orang tu tak cukup, cakap telinga kawan tu macam selipar tu. Macam-macam lah contoh lah kan. Dia tu pakai kupiah yang sama tiap-tiap hari. Kenapa kita tak cakap depan orang tu, kita cakap slow-slow? Sebab takut orang tu dengar. Sebab kalau orang tu dengar mungkin kecil hati. Macam tu lah. Tinggi Samsul Debat, tu ribah tu. Tadi kan ramai orang cakap kan, aku baik tak dengar tadi tu kan. Tinggi dia katakan. Handsome tu tak apa. Jadi itu dimaafkan. Contohlah. Jadi makna kata perkataan tu ribah dan fitnah ni kita kena jaga. Itu sebab lidah ni bila dia takut pada Allah, dia akan jaga macam mana? Dia akan jaga dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan masalahnya pada realiti hidup hari ini, lisan ni ada dua. Lisan berlidah, lisan berjari. Itu dia. Lisan berlidah yang kita cakap ni. Lisan berjari yang kita type, yang kita tulis, surat layang. Jadi itu kita akan bincangkan kejap lagi. Tanda takut pada Allah yang kedua adalah terlihat pada mata dia, pandangan mata dia. Pandangan mata dia tak sibuk tengok benda-benda yang tak elok. Dia akan jaga tengok benda-benda yang baik. Pandang apa? Pandang mak ayah dia. Baik. Pandang mak ayah. Mak ayah dah tak ada ustaz. Ziarah kubur. Baik. Dapat pahala. Jangan tunggu pagi raya. Berlulung-lulung pagi raya. Boleh pergi. Cuma jangan diwajibkan. Tu saja. Boleh pergi. Ada orang tu dia pergi bila? Nak poso pun pergi. Lepas tu pagi raya pergi. Lain-lain tak pergi. Lalu pun tak teringat. Contoh. Alamak dos tu. Untuk abah dos tu. Tambah. Jadi mata tu yang pertama. Yang kedua tengok apa? Dia tengok suami dia, tengok isteri dia, pahala. Tengok suami, tengok isteri, pahala, dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok laki orang tak pek pahala. Tengok laki sendiri pek pahala. Buruk macam mana pula? Itulah laki dan. Itulah bini dan. Tahu lawa lah bini dan. Lawa tak lawa kau lah bini dan. Gitu kan? Jadi yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi mengaji. Pandang mengaji, faham lagi besar pahala. Pandang mengaji, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang mengaji, faham, hafal, buat pula apa yang ada dalam Quran tu, lagi besar pahala. Ya. Dan yang keempat, pandang Kaabah. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi kalau pergi ke sana. Apatah lagi pergi ke sana beribadah pula, lagi besar pahala. Ya, okey, tu empat mata. Tanda takut pada Allah yang ketiga terlihat kepada hatinya. Hatinya tak nak tamak, hatinya tak nak sombong, hatinya tak nak dengki. Itu penyakit perangkai. Ini tiga-tiga penyakit yang sebenarnya membunuh manusia, bukan sakit jantung. Betul? Bukan sakit buah pinggang. Hati ni punya penyakit yang bawa mati sebenarnya. Hati. Gila tengok makanan muntah darah tu, yang penyakit macam-macam datang. Bukannya sebab dek makan tu, hati tu. Nabi dah ajar, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang pucuk makan selagi belum kenyang, jangan kau berhenti selagi belum bontui perut kau tu. Tu bontui. Sampai dah nak sendawa, dah tersandar tu baru berhenti. Ya, itu penyakit orang kita lah. Bukan orang pucung kan, orang Malaysia. Kemudian terlihat pada apa? Setelah hati tu, terlihat pada parut dia. Maksudnya parut itu tidak membenarkan
perkara-perkara yang haram masuk ke dalam perut dia. Maka makan benda-benda yang halal. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Bayangkan. Cari benda-benda yang halal. InsyaAllah keberkatan itu banyak. Dan begitu juga barang siapa yang mati, kata Nabi, mati dengan tahap benda haram ada dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Na'udzubillah, tak jauh kan. Jadi itu dari segi perut. Carilah rezeki yang halal, insya-Allah cukup buat itu. Yang kelima, terlihat kepada tangan dia. Tangan apa? Sentiasa buat benda-benda yang baik, termasuk menaik, termasuk menulis, tulis yang baik-baik. Ya, tangan tu banyak membantu. Tak lama lagi diumumkan, kita tak lama lagi menyambut Ramadan. Jadi pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan gotong royong perdana untuk membersihkan Masjid Sri Aman ini. Jadi dijemput semua hadir, insya-Allah. Yang datang muka yang sama, muka tu dipertahankan, tak gotong royong. Yang lain tukang komplain je kan, contohlah. Jadi tangan yang bergotong royong tu pun dapat pahala. Tolong benda-benda baik, buat apa. Gotong royong bukan royong gotong. Yang royong gotong tu tangkap gambar. Datang tak pakai gambar, dia balik. Dia tunjuk alhamdulillah dapat juga menyumbang sedikit tenaga. Bodoh. Gambar yang lebih, yang penting up status. Kan? Tu dia. Gambar pegang cangkul dia tak tahan. Kan? Iya, tuan-tuan tengoklah perangai-perangai ada orang yang VVIP pegang cangkul, pek dah lah. Menanam bunga simbolik tu. Orang lain yang tanam sudah. Bodoh. Kan? Contoh kan. Kemudian yang keenam, pada langkah kakinya. Ketakutan pada Allah terlihat pada langkah kakinya. Dia tak melangkah tempat-tempat yang tak baik. Dia melangkah tempat-tempat yang baik. Melangkah tempat yang baik ada harapan. Wah, jadi baik. Bila dia meninggal? Dia meninggal ketika dia dalam perjalanan nak pergi masjid. Terbaik. Bila dia meninggal, dia tengah bersiap nak pergi masjid. Orang tahu dah, dia pakai jubah, pakai kopiah di masjid tu. Pukul 6.45 dah ready dah. Meninggal. Bila dia meninggal, ke masjid. Steady. Tengah dengar ceramah. Ingat dia tidur. Meninggal. Siapa yang tidur jangan takut tidur lah. Tak ada, saya takut ada. Kemudian kan, bila dia meninggal baru balik ke masjid. Nampak? Bila dia jaga langkah kaki dia. Jadi dia kemungkinan dia meninggal tempat mungkin dia diberikan jalan yang baik, langkah kaki. Bila dia meninggal, on the way pergi pusat refleksologi Puchong. Urut Thailand. Dia yang best masuk pusat urut tu, yang best dua soalan. Abang nak urut sakit ke urut sadap tu? Bayangkanlah tu. Orang mencari pondok macam tu tuan, dia sanggup pergi Thailand tu. Pergi Thailand tak cukup kat Malaysia ni, pergi Thailand tu. Pergi dia menyembelih ayam kat sana. Faham tak kan? Dia bukan apa, sembelih ayam. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, kan, kat Thailand tu, dia boleh tajuk ke kawan dia, weh, kat mana nak cari restoran halal? Bayangkan. Dia mengunjurkan ayam tadi, tak tanya halal haram tu. Tak darah, tanya restoran halal lebih kira. Tapi bukan orang, saya dah cek dah, orang Puchong tak ada di tempat lain. Dan begitu juga yang ketujuh, tanda takut kepada Allah terlihat kepada ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. 7 perkara. Jadi hari ini bila bercerita tentang lisan, yang pertama tadi kan kita cerita tentang lisan malam. Jaga percakapan, jaga tulisan kita. Mengawal percakapan, mengawal lisan bukan semudah yang disangka. Ditambah pula dengan dunia moden pada hari ini. Dulu orang buat hal boleh suat khabar pagi pukul 6.45, suat khabar pertama, bang, suat khabar, zap, cari. Mana cerita tu? Dulu. Selamat tak keluar suat khabar. Sekarang jangan risau, semua tak selamat. Yang paling menyesal sekali ahli politik. Hari-hari konyang guna balun. Kan? Iya tuan-tuan.
Baik macam mana dah dunia, zaman dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka menurut Kenichi Omae. Bila membicarakan topik globalisasi, dululah masa masuk debat dulu tu lah definisi dia, itulah. Ditambah dunia moden hari ini, lisan tidak hanya pada tutur bicara, tetapi juga pada tulisan yang terhasil menerusi tari gerak jari jemari. Ya, bila menulis tu, ke masjid tu bila datang muka bangang je dah muka. Tapi bila dia menulis dalam Facebook, dia menulis dalam Instagram, dia menulis, dia komen, dia bantai, memang paling bisok sekali ayat. Jangan main-main. Ada orang baca boleh bunuh diri tu. Tuan-tuan nampak, kadang-kadang kan kita cakap sabarlah, pedulilah apa yang orang cakap. Betul tak kita selalu cakap itu kan? Pedulikanlah orang cakap, bukan jadi apa pun. Tuan-tuan, saya nak beritahu. Di hutan Amazon tu ada satu puak asli dalam tu lah, dalam hutan Amazon tu. Dia memang dia punya adat istiadat dia tu, dia menyembah pokok yang bagi hasil kat dia. Ada satu puak ni, dia menyembah pokok tu. Bila pokok tu tak bagi hasil lagi, dia ada satu cara lah, dia keliling pokok tu, dia maki pokok tu dengan bahasa dia. Dia maki berpagi sampai potang. Dia maki pokok tu. Apa yang berlaku, potang, mati pokok tu. Tuan-tuan bayang kalau pokok pada maki boleh mati, berbayang kalau orang. Tu cerita betul ni. Ni cerita betul sebab kan ada orang tua-tua dulu bagi fatwa, kalau siram pokok tu berburak dengan pokok tu, ada tak pernah dengar tak? Okay. Tuan-tuan ni baik-baik lah, saya tak nak buat tu dah. Siram pokok cepatlah kau basah. Saat pokok tu menyaut balik, tu hari terakhir kau. Macam tu je dapat. Jangan kau berbuat dengan pokok tu. Tak ada dia cerita tak. Tapi memang orang tua dulu kan cakap orang pokok tumbuhlah besar-besar sikit, bagilah hasil. Sebenarnya yang cakap tu doa. Daripada kau bercakap dengan pokok tu, kau doa, ya Allah, kau berikanlah pokok ni tumbuh dengan elok, ya Allah, dengan izinmu, ya Allah, bagi hasil kat aku, ya Allah. Tapi biar kono lah, tanam pokok sorai so keluar musangking ni mana kan. Malahan kalau kita tengok dari sudut fiqh, ia diiktiraf selama mana zahir tulisan jelas, maknanya tanpa ada bukti kecenderungan makna selainnya, atau makna kedua, makna kata zahir tulisan yang tertera itu, itu adalah dihukum sebagaimana zahir tutur berbicara seorang. Faham tak? Bila dia menulis tu, kita boleh menganggap itu jugalah yang terbit daripada hati dia. Maka kaedah menyebut tulisan dikira, yakni dihukumkan pada martabat perkataan bagi si penulis. Jadi apa yang dia tulis tu, tak, aku tulis, aku tak ada maksud apa pun, aku tulis je. Ya kan? Tak ada dah, hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kan dah sebut tadi 7 perkara tu yang kita amanah tu, tangan ni guna untuk apa, tulis apa. Kalau tidak, takkan ada penulis boleh kena gam dulu waktu menjadi pemberita dulu. Dia boleh ditulis bodoh yang melanggar etika dan pokoknya dia kena gantung, dia kena buang. Melainkan macam sekarang, kalaupun ada lah kan, bila dapat dikesan, dia media yang berbau hasutan, dia akan ditangkap, dia akan dihukum, contohlah kan. Jadi pada kata inilah dia. Jadi sebab dulu kalau dalam segi undang-undang tu dia kata, sebab sesiapa yang terlibat dengan perkara yang berunsurkan subversif, dia boleh mengganggu-gugat kestabilan dan keamanan negara, dia boleh ditangkap, boleh diambil tindakan. Contohlah tu dululah. Mana sampai satu tahap keadaan orang tu boleh dihukum dengan berdasarkan tak kisahlah yang dia cakap, yang dia tulis, yang diterbitkan. Macam dalam kita tengok fitnah kan, dalam mahkamah hari ini, undang-undang fitnah, Defamation Act, kita tengok kan, dia apabila ada perkataan, kemudian ada unsur-unsur yang menghina, unsur-unsur yang tidak betul, kemudian ada pula publication disebarkan, maka dia melengkapi maksud jis fitnah tu, maka tindakan boleh diambil. Wah, ni cerita undang-undang kan. Jadi pada macam tu jugalah di media sosial, bukan mudah untuk mengawal pengguna media sosial. Tu sebab kita boleh kontrol anak kita. Kita cakap, okey, kau jangan jangan pakai handphone, jangan main internet, kita tutup, kita blok anak kita. Tapi anak kita di sekolah, balik tang sekolah, dia akan cari jalan lain.
Ibarat dia macam analogi dia, kita ni mengempang maklumat pada anak kita ni dengan membina satu empangan. Tahu, satu empangan. Kita blok air yang datang. Tetapi kita tak tahu lautan maklumat, air yang datang tu menghempas dinding tembok yang kita buat tu, empangan tu. Akhirnya bila dia pecah, dia bukan hanya menghanyutkan anak kita, tapi dengan kita-kita sekali. Maksudnya, kita kena perlengkapkan diri kita, anak-anak kita, semuanya dengan teknologi. Ini bukan teknologi semata-mata, tapi dengan ilmu. Supaya bila anak kita nampak maklumat yang macam ni, dia akan tapis. Maklumat macam ni tak baik, yang ni tak elok. Didik anak-anak kita tentang ini sebenarnya. Ya? Sebab kita tak boleh nak tahan. Maklumat ni ada macam-macam bentuk. Dulu kita tengok yang ada Friendster lah. Lepas tu ingat tak dulu? RM8 sejam, RM10 sejam masuk dekat cyber cafe. Sampaikan dekat Felna tu curi telur ayam sebab nak masuk pusat internet. Dulu curi telur ayam, curi ayam orang sebab nak masuk. Semuanya ketagih nak main cyber cafe ni dulu. Sekarang kan tak ada. Daripada RM10 sejam dia dah jadi berapa? RM5 sejam. Lepas tu ada RM3 sejam, ada RM2 sejam, RM1 sejam pun ada. Dan tiba-tiba hari ni tak ada. Cyber cafe tu dah berpindah ke rumah masing-masing. Kan? Yang paling gila main tu bukan budak tu tau, dengan mak ayah pun sama. Kan? Duduk di rumah, duduk sebumbung tapi tidak sehaluan. Di meja makan, menu sama tapi kepala otak semua lain-lain. Itulah isu dia. Kan? Jadi apatah lagi kebebasan bersuara, kita tak boleh nak kawal pengguna sosial ni, media sosial ini. Apatah lagi kebebasan suara ditafsirkan dengan kefahaman yang menyeleweng dan sukatilah nak cakap apa saja. Orang yang beriman kepada Allah, dia takkan cakap ini akaun Facebook aku, sukati aku lah nak tulis siapa. Orang yang beriman takkan cakap macam tu. Dia tahu tu sebab Nabi sebut apa? Nabi ajar kita apa? Nabi kata sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Kayak syurga ni kita boleh buat apa saja, tapi bila dia sebut penjara, ada peraturan, ada kekangan-kekangan, ada garis panduan yang perlu kita ikut. Kita boleh pakai seluar pendek kat rumah. Boleh lah pakai seluar pendek dalam bilik kita, tuan-tuan tak berbaju. Cubalah datang masjidnya malamnya baik macam tu. Seluar pendek yang ada gambar pokok sebatang kat belakang tu. Boleh ada duduk depan imam tu dengan tak berbaju. Elok sejuk apa-apa. Santai nampak imam tunggu. Tergamak tak kata? Tak tergamak kata. Ada peraturan dia. Naik motosikal kan, kita tak pakai helmet, kita tak pakai ni. Memang betul lah, setakat dalam pucuk ni kau pakai, dalam dekat jalan dalamnya Siaman, Andalas okey, relax apa kan. Memang okey. Dalam taman apalah kau pakai helmet? Kan? Relax. Sekali tersampak dengan polis orang. Wow, tergabuh, haro dia benda nak pergi, betul tak? Sebab ada peraturan. Ada peraturan. Yang beliau balik tanggung ke masjid kan, sudah operasi besar-besaran, tak boleh mana nak lagi kan. Sudah haikan plekat lilit kat kepala jadi sorban. Dah pakai spena yang kawan tu, dia motor. Dah punya takut kan undang-undang. Tapi peraturan atas dunia ni pun ada. Kan sepada orang yang beriman. Jadi jangan cakap akaun tu aku punya sekali aku lah nak tulis apa. Ada setengah perempuan cakap, ini akaun aku, suka aku lah. Kalau kau sakit hati, jangan tengok. Apalah macam tu. Makna kau tahulah benda tu boleh menyakitkan hati orang. Jangan macam tu. Pastikan kongsi tu, biar takkanlah semua nak kena diajar oleh tuan imam. Takkan imam nak ajar kita kalau posting tu masuk ayat-ayat yang ini sahaja. Sendiri mau fikirlah kan. Macam tu. Dalam Islam satu hak atau kebebasan adanya garis panduan. Sama mana tidak melampaui, maka ia diharuskan. Jika melampaui batasan, maka ia adalah dilarang. Kan? Macam seorang isteri nak keluar rumah, kau nak minta izin suami. Semua tahu tu general rule. General rule orang yang dah berkahwin nak keluar rumah kena minta izin suami, walaupun geran rumah tu nama bini. Ni rumah saya. Nama dalam geran nama saya.
Pahala saya kena minta izin abang. Abangan bini kalau macam tu cakap. Memang kena minta izin suami. Kenapa nak minta izin abang pula? Rumah ni, rumah sewa dengan kerajaan kuartus begitu. Contoh, dia bukan kira tu. Bila berkahwin, suami ada hak dalam rumah tangga, rumah yang dia duduk minta izin suami. Itu semua faham. Tapi kalau dalam keadaan kecemasan, rumah terbakar, janganlah minta izin. Rumah terbakar, bomba nak selamatkan dia, keluar kak, tak dapat izin lagi tak? Rantung kau dengan bomba-bomba tu dalam tu. Tak, kau nak keluar. Itu sebab pengecualian dia ada, tapi peraturan dia kena ikut. Macam tu, faham ya? Perempuan sini dia anggap dia faham lah tu. Di tempat lain yang tak faham tu. Sebab itulah dalam mengawal lisan, begitu juga tulisan, ia diikat dengan pasak yang disebut sebagai keimanan. Bila beriman dengan Allah, itu jaga prinsip ihsan. Apa yang kita buat, kita nampak Allah. Dan kalau pun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Itu yang kita jaga. Okey? Walaupun benda ni nampak ringan, namun panduan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan permulaan keimanan bagi mengawal lisan sama ada bercakap baik atau diam dari bercakap perkara yang tidak elok serta sia-sia. Cakap yang baik, kalau kau tak boleh cakap yang baik, baik kau diam daripada kau cakap benda yang tak baik ataupun sia-sia. Hadis daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara yang sia-sia dan tidak baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi eloklah cakap yang baik-baik. Cakaplah benda yang tidak menyakitkan hati. Cakaplah benda-benda yang tidak menyebabkan ada orang tersinggung. Kalau macam tu payahlah, apa benda pun tak boleh tulis. Baik jangan tulis, tak payah tulis. Macam tu je. Ustaz, macam mana kalau suami tu Ustaz, dia tak bagi saya buka akaun Facebook? Boleh. Dah suami tak bagi, jangan buka. Tapi Instagram tak apa kan? Tanyalah lelaki kau. Iya ke? Jangan apa ya, tu ni kena faham ni. Ada sahabat kadang-kadang ada yang pasangan suami isteri tu dah ambil keputusan tak nak langsung Facebook dengan Instagram, tak ada salah. Dah dia ambil keputusan macam tu. Kalau dia masukkan pun untuk tujuan perniagaan macam contohlah kan. Okeylah. Dah sepakat macam tu. Kalau orang kongsi dalam Facebook tu masuk benda-benda yang baik, kongsi hadis, kongsi satu hari satu hadis, kongsi satu hari satu kisah sirah Rasulullah SAW, boleh. Banyak lagi benda tu boleh digunakan dengan tujuan yang baik. Kenapa nak guna untuk tujuan tak baik? Kan? Contohnya dia nak buat tentang pasukan Liverpool, contohlah kan. Itu semua kadang mungkin mendatangkan kecil hati pada mereka yang kalah. Jadi kau kena hati-hatilah. Contohlah, saya tak naklah bias kan, macam itulah. Jadi tentulah. Benda kadang menyebabkan sakit hati orang janganlah kan. Allah, tiba-tiba pula terbabit bola sepak dia kacau. Kemudian jaga apa lagi? Selain daripada kita bila kita menunggu gunakan tangan kita berlembat menyebabkan kata-kata, jaga juga penampilan dalam bergambar. Bodoh sekarang boleh share gambar pula kan. Bergambar tidak salah. Ada yang bergambar untuk berkongsi kisah, ada juga bergambar sebagai simpanan kenangan. Dan asas penampilan bergambar di media sosial sama sahaja sebagaimana asas penampilan secara bersemuka atau dunia realiti. Jadi jaga. Selagi mana penampilan itu, pertama menjaga pemakaian pematuhan syariah. Kedua, menjaga syahsiah muslim dan muslimah. Dia dah bertahu gambar dia tak senonoh, dia gambar dia tu dia tunjuk ke orang. Sendirilah. Siapa suka tengok? Dah kita masuk untuk public. Tak ada orang setakat ni dia share, dia simpan untuk dia seorang yang tengok. Tak pernah ni saya.
Kalau buat macam tu masuk dalam album gambar dah boy. Album gambar sendiri. Kemudian jaga sahsiah, kemudian beradab dan tidak keterlaluan pada pertimbangan uruf dan moral. Bergambar ramai-ramai. Bergambar ramai-ramai, 20 orang gambar. Dia crop tinggal berdua. Kebetulan pula dia semolah dengan orang yang dia minat, dia potong tinggal dua, buat wallpaper. Jadi fitnah tak? Fitnah. Kemudian tidak sengaja mengundang fitnah mendatang. Maka penampilan itu adalah diharuskan. Cuma bezanya dalam ruangan media sosial lebih luas rangkaiannya dan tidak terhad pada ruang sekeliling sahaja. Semakin luas, maka semakin besarlah kesannya jika tidak dipelihara. Hati-hati. Kena jaga elok-elok. Sebab bila dia tersebar, tak dapat kita nak tarik balik. Dan nak pula ada orang sampai save pula. Save print pula. Dia simpan dia tunggu 20-30 tahun kita dah tua sok baru dia dah. Kau tengok gambar dia 30 tahun lebih dia. Salah siapa? Salah sendiri dia tu. Kan? Tu sebab dia saya baru cerita semalam kadang-kadang ingat tak? Dulu kedai-kedai kopi Cino yang dulu kan, orang tua dulu kan gambar duduk kedai kopi Cino tu kan. Kan memang sadam. Kopi dia pula dia kata dia Cino Hailam, jadi Cino tak makan bab satu. Tak makan babi lah payah warna juga kan. Jadi dia minum tu, gelas dia tu gelas tulisan Arab tu, jenama Arab. Contoh Carlsberg, apa lagi? Tiger Beer, contohlah kan, agaklah kan. Tapi air tu pula, walaupun air itu bukan air Arab, kan, bukan air Arab, air Nescafe. Boleh bayang tak rupa tu bila dalam cawan tu? Nampak elok, golap contoh kan. Minum, elok lah golak besar belakang kawan ni. Mabuk dah. Tapi kita memang kita cakap orang tu fitnah aku. Tapi kita yang menyumbang pada fitnah tu. Patutnya waktu dia hidang tu, okey, tolong tukar gelas lain. Ini gelas tak apa, tak ada campur tak? Saya mau gelas lain. Cakap dia. Tu hak kita. Kau tak nak tukar, tak apalah keluar. Pergi kau dah lain. Sebab kita kena elakkan orang. Tu sebab dia sebutkan kita kena elakkan fitnah tu. Elakkan daripada orang, bagi ruang dan peluang untuk orang fitnah kita. Tu sebab kalau kita nak bawa orang nak tolong perempuan, kata nak orang tu walau macam mana terdosak pun kita nak tolong orang tu jaga. Macam mana contohnya perempuan tu nak tumpang kereta kita kan, kita nak tumpangkan dia. Janganlah bagi dia duduk pintu depan, duduk pintu belakang, keluar turunkan cermin tu biar orang nampak. Tak apalah. Barang penuh lah kak duduk kat bonet belakang tu. Duduk bonet belakang tu. Agak macam tu. Lagi tak ada fitnah kan. Contohlah. Jadi makna kena jaga. Jadi makna kata selagi ada ruang kalau kita nampak bonet belakang fitnah, jangan kita masuk kan. Macam semalam lah heboh orang pasal durian. Saya pergi duduk dekat satu restoran dekat Nilai pagi semalam nak servis kereta. Kawan ni togu. Kawan ni tokek durian. Burak, bawa apa sini? Dia lah bawa durian tu. Bolah sebiji. Kau dah mamak tu? Bolah durian. Tak adalah apa nak D24. Kuning menyala. Jadi biasalah orang minta tolong kita promote. Kita cakap ni terbaik, durian yang terbaik. Macam tu lah yang saya pegang durian ni. Tunjuk. Terbaik menyala macam tu kan, tunjuk. Siapa nak beli kat dia. Dia jual, nama dia Bro Nizam. Bro Nizam durian terbaik dekat desa Cempaka Nilai. Dapat ramai-ramai lah yang tulis. Buat nombor telefon terbaik tu, tak jauh tu daripada KLIA nak pergi beli. Tanya. Okeylah, alhamdulillah. Ada pula seorang dua. Tak baik tunjuk gambar durian macam tu. Fitnah dia. Mendatangkan fitnah dia. Tahu tak lagi satu lagi menyebabkan orang lagi apa? Orang miskin yang tak dapat makan. Ayo, dia tak yo pula ke barang. Tapi clear kot dalam tu segitu mengiklankan untuk dia berniaga.
Bukan saya tunjuk gambar setengah menjilat durian tu. Tu ya patut kau marah. Kan? Puih dia mengogar pokok durian tu belum musim ni kat pucuk. Kan? Contohlah. Jadi kita dah cuba. Tapi tu orang cakapnya tu lain lah. Jadi maknanya kita dah cuba jaga dah tu. Lain dia cakap memang sedap lah. Kalau tulisan tu memang sedap durian ni, memang tak mengasuh lah korang. Tu ya. Jahat lah orang tu. Macam orang lain kan, pegang alhamdulillah rezeki ayam goreng ni ceria, pegang ayam goreng ni. Itu ya orang marah. Kan? Aduh tu. Alhamdulillah dapat juga beli kenderaan yang biasa-biasa ni untuk bawa pergi ke sekadar untuk cari rezeki. Mercedes. Kan tak kono ya tu. Menyebabkan orang cakap macam-macam kan. Kita tahu kalau kita buat ayat macam tu, sarkastik tu akan menyebabkan orang, wah, mungkin melantun, mungkin dia akan terasa hati kan. Alhamdulillah, ini aja yang mampu je. Volvo. Ini aja yang mampu je kan. Alhamdulillah dapat juga beli rumah milik sendiri, walaupun murah, jadilah untuk kami bertiga. Banglo 4 tingkat. Tak kodoh ayat kau tu, kau menyakitkan hati orang. Tak tahulah apa maksudnya tu kan. Macam tu. Jadi sebab itulah penjagaan penampilan ini sangat penting, sebab ia boleh dimanipulasi, apatah lagi zaman moden yang memiliki aplikasi pelbagai yang boleh mengundang negatif jika berlaku penyalahgunaan. Orang ambil pula tu, orang adjust lagi, orang tambah baik lagi. Kan? Orang adjust lagi, dia tambah baik fitnah itu dengan edit lagi, letak gambar ni pun tak tambah, bagi lagi sedap cerita tu. Tu kan? Ia boleh diambil pengajaran sebagaimana larangan menghentak-hentak kaki untuk diperdengarkan apa dipakai di gelang kaki pada orang ramai, sekalipun tanpa memperlihatkannya secara zahir ataupun umum. Keliting, langsung tahu pakai gelang kaki dia. Jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Kan kita tengok cerita apa? Mami Jarum tu kan. Kan orang kan tak tahu pun, tak tengok pun gelang tu, tapi entahlah kan dia buat macam tu kan. Macam itulah maksudnya tu. Saja nak ditunjuk-tunjuk ke orang. Orang tadi tak perasan. Langsung tahu. Gatal pula, tak tahu kenapa kepala ni. Dia katakan dia nak tunjuk gelang tu. Sampai ke siku. Tahu mana kan? Macam tu lah. Macam kita lah kat kedai makan. Kan? Kawan duduk, kita tunggu dia duduk pun kita letak handphone kita atas tu. Dulu kan jadi telefon yang atur 010 yang macam ni, macam besar bateri kereta tu. Sekarang tak ada lah orang bawa tu lah. Dia letak handphone yang jenama terkini, iPhone 14. Tak keluar lagi kan? Tak keluar kan? Tu saya sambut tu. Kan? iPhone 14. Samsung. Vertu. Yang Vertu tu, kalau tuan-tuan tengok lah, itulah telefon dia mahal ke Malaysia. Vertu tu, harga dia paling murah pun dalam 20-25 ribu, paling murah. Vertu. Sebab dia ada diamond berapa karat, ada kat situ. Ada belian, ada apa semua. Telefon biasa je, tapi dia punya material dia tu mahal. Kau jangan perasan kau punya iPhone tu ada tau. Ada lagi mahal. Cuba cari Vertu, VERTU, cerita kau. Kemudian janganlah kita jadi media sosial ni sebagai gudang dosa. Patutnya kita jadi tempat untuk menambah pahala. Dia asal hukum asal satu perkara tu harus, asal mulanya harus di media sosial. Tapi kalau kita gunakan untuk benda-benda tak baik, dia akan jadi gudang dosa, saham dosa. Dia dilamburkan lagi, bertambah. Daripada kita kutuk orang, kan tak kisah. Seorang guru kiai di Indonesia, ada seorang yang fitnah dia, kutuk dia macam-macam, fitnah dia macam-macam. Kemudian tuan guru ni kan buat tak tahu je, biarlah, dia tak kisah. Satu hari orang yang mengutuk dia ni insaf, dia rasa menyesal kan. Dia jumpa kan tuan guru,
banyak waktu aku kutuk kau, banyak waktu aku fitnah kau, maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Dia kata, aku dah lama maafkan dah, kalau salah kau risau. Jangan begitu wahai guruku, kau bagi tahulah apa yang patut aku lakukan. Beginilah, kamu pulang ke rumah, dah masuk tu terhajam. Jadi bila dia kata dia tak boleh yang aku lakukan, bila dia dah kutuk apa tuan guru dia macam-macam fitnah macam-macam, tuan guru dia kata macam ni lah, kau balik rumah kau cari penyapu bulu ayam. Ada tak penyapu bulu ayam kat rumah kau? Ada. Lepas tu kau bawa kemari lah. Untuk apa tu? Dalam perjalanan kau datang nak jumpa aku, kau cuba ingatkan apa benda kau pernah cakap pasal aku. Setiap satu benda tu kau cabut satu bulu. Aku cakap ni apa cabut, aku kutuk ini cabut satu. Dia pun buat lah, aku kutuk dia, aku cakap dia, aku buat ni. Dia cabut, rupa boleng habis betul penyapu bulu ayam tu, tak ada tinggal satu bulu pun. Dek banyak benda dikutuk guru ni. Jadi bila dah sampai rupa tuan guru, banyak botol aku kutuk kau, tak ada satu bulu pun tinggal ha. Jadi kata tuan guru tu, tak apa, sekarang kau pusing balik lah. Buat apa pula? Kau pusing balik, kau kutip balik bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Dia pun pusing. Banyak tak dapat? Tak banyak kan? Sebab ada terombang pergi mana pun tak tahu. Dia cari-cari, ada dah terombang, ada dah melokek kat pokok, ada dah hanyut kat sungai, ada yang mungkin melokek dekat kenderaan dah bawa pergi mana. Jadi dia batang balik jumpa dengan tuan guru, dia kata dapat 5 helai kata. Itu pun aku agak-agak tu lah bulu tak tahu takut bulu lain pula kata. Tu dia dapat. Kemudian tuan guru tu senyum. Apa kata tuan guru? Macam tu lah natijahnya bila kita bercerita pasal orang. Benda tu akan tersebar luas ke tempat lain tanpa mampu kau memperbetulkannya. Kau tak boleh nak ambil balik benda yang kau dah cakap. Benda tu dah sampai ke sana, dah sampai macam mana kau nak betulkan? Aku mungkin boleh maafkan kau, tapi Allah dia kata, maka bertaubatlah dengan bersungguh-sungguh. Janganlah kau mengulang lagi perbuatan itu. Tu kata guru tu. Tu sebab pada sifat tu saya kata, saya bagi contoh paling senang lah Saya bergaduh dengan Bilal. Saya cakap Bilal ni tak guna, tak boleh pakai Bilal ni. Contoh lah contoh. Nampak muda elok muka dia tak macam tu dah, ni contoh ya. Kan kau nak pocat nak Bilal ni tak contoh kan. Baik Bilal ni membaik. Saya saja buat cerita ni. Saya buat cerita. Tapi bila saya menyesal, saya boleh jumpa dia. Minta maaf ya tuan, saya minta maaf lah, saya banyak cakap benda tak elok. Saya boleh minta maaf dengan dia. Tapi bayangkan yang dekat dalam media sosial, yang kita kutuk, yang kita hamun, dan kita tak ada peluang menjumpa dia. Contoh paling senang lah, letaklah satu orang politik lah, tak payahlah sebut siapa nama, tak kisahlah dia kerajaan ke pemakang parti mana pun, letak satu muka, kita kutuk dia. Masa bila kita berpeluang jumpa dia nak minta maaf juga. Tu sebab baik jangan cakap, tu maksud Nabi kata tu. Daripada kalau kau tak boleh cakap benda elok, baik jangan cakap. Jangan tulis, jangan kau apa. Tu sebab bila kita tengok orang komen dekat Facebook, komen dekat Instagram, kutukan-kutukan, saya haraplah semua orang yang biasa komen tu dengarlah apa saya cakap malam ni. Saya harap benar. Letak muka je, tak payah tulis apa-apa. Tak payah tulis apa. Dia hamun kepala bapak semua keluar. Soalan yang patut kita tanya balik, yang heran tu, kebanyakan yang tulis makin hamun ni, orang Melayu beragama Islam. Mana silap dia? Soalan yang patut kita tanya pada dia, Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, kalau kau tak boleh cakap, kau tak boleh menulis yang baik, baik kau jangan tulis, ataupun kau tak payah cakap, kau diam. Tu. Macam tu lah. Orang masjid juga tengok, masjid besar, lawa, duit banyak, program tak ada. Ada ayat apa? Dia pukul rata. Jawab balik. Duit banyak,
masjid besar, program pun banyak, kau yang tak ada. Contoh ayat kan. Kan? Bila dah kono malu tak? Malu. Baik jangan cakap. Kadang-kadang dia sodap tu, dia menulis tu dia sodap. Lepas tu memang, sorry lah, saya tak ada maksud kan, saya saja je. Ramai orang ni. Fitnah, tulis macam-macam, kutuk macam-macam, sampai mahkamah kata, saya gurau ya kata. Itu contohlah. Banyak implikasi dia sebenarnya. Kita menulis, kita bercakap. Jadi, sebagai pengguna media sosial, nak jadi syurga ke neraka ni kita cerita ni kan, matanglah dalam pertimbangan. Kalau kita gunakan media sosial ni jadi gudang dosa, pahala kata tak ada, rugi. Gunakan dia untuk jadi gudang pahala. Maka kongsi apa? Kongsi yang benar, kongsi yang bermanfaat, dan juga yang ada nilai pengajaran dan pendidikan. Contohlah, heboh pasal orang seseorang ni kena tuduh begini. Baru tuduh, ya kau sensasikan, kau komen tu lah, tak boleh harap, tak ada. Baru betul kena tuduh. Belum lagi dibuktikan kesalahannya. Oh, lepas tu keluarlah teori undang ni. Kebiasaannya bila dah kena tuduh tu, betul lah tu. Ayat kan. Jangan. Kita siapa? Kalau tidak, takkanlah dia nak bawa ke mahkamah untuk dibuktikan dan sebagainya. Lepas ada orang ni pula, mahkamah tu semua tak betul. Dah satu lagi kena tuduh. Hakim semua makan duit haram, dah dituduh pula contoh. Semua berlumur-lumur berfitnah. Jangan. Jadi kalau tak tahu, baik jangan cakap. Tu sebabnya kadang-kadang kita cakap jadi kan. Kita nampak ada seorang tu dituduh kes rasuah. Kan pejabat awam dekat apa ni, pegawai ni, kerani ni dituduh menerima wang suapan sebanyak 15,000 contoh. Kita pun cakap, itulah tak bersyukur. Ayat kan, tak bersyukur. Dah elok kau jual sekarang, siapa rugi? Kita tak tahu kawan tu betul salah. Tapi lepas tu kita tak tengok pun cerita tu. Kita dah cakap tadi dah. Rupanya dalam dia bicara 2-3 tahun, dia dibebaskan. Rupanya bukti tak cukup. Dalam pendakwaan tu, pihak pendakwaan gagal membuktikan kes secara prima facie, maka dia dibebaskan. Contoh. Tapi kita dah cakap tadi, kita tak boleh minta maaf saja. Jadi apa patut kita cakap? Bila nampak seorang pegawai kerajaan berpangkat kerani telah pun ditahan kerana wang suapan sebanyak RM15,000, tadah tangan, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Sebab cakap tu lah tak bersyukur. Bacalah kau baik mana. Tiba-tiba datang seorang sembuntil duit bawa jumpa kau, belum tentu lagi kau tolak. Hurang kau. Ya baik-baik. Kan? Seorang lelaki telah ditangkap berkawat. Itulah tak cukup, bini lawa, sibuk cik perempuan lain. Rupanya dia kena perangkap dekat kawan dia. Kan? Contohlah. Kita cakap, kalau aku taklah, kau belum jumpa lagi. Kan? Iya. Itu sebab kita kena elakkan. Dan elakkan. Macam itulah. Jadi, hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilih." Sesiapa yang dapat menunjukkan satu kebaikan, kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan dapat pahala seperti orang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, kita share benda baik. Contohnya, jom kita berpuasa. Simple je. Jom bulan Rejab ni kita kejar, dah lah bulan Rejab kita puasa Yaumul Albid, puasa hari putih, geng. Jom. Hari tu kan, Selasa, Rabu, Khamis, jom ramai-ramai kita puasa. Ada orang terbaca, sebab tu dia tinggal, dia memang nak puasa. Dia baca, hui, okeylah, bolehlah aku puasa. Sebabkan dia puasa, kita dapat pahala tu sama. Macam tu lah. Hui geng, malam ni joget lambak kat kedui rumah Haji Long tu. Kat ujung, jom weh, dengar perempuan-perempuan import daripada Melaka datang, jom. Tu memang kau yang menempah berdosa tu. Kan? Ya? Hari ini kesilapan penggunaan media sosial dengan keterbukaan tanpa didikan nilai iman mengundang masalah ke atas individu, keluarga dan masyarakat. Antara pengaruh buruk yang berlaku apa dia? Pertama, bunuh diri.
Dia tunjukkan media sosial macam orang yang tertekan bunuh diri kononnya tu kan. Kan banyak sebenarnya berlaku. Kes bunuh diri di Malaysia meningkat. Dalam tempoh PKP hari itu meningkat. Setakat bulan Mei tahun lepas 237 kes bunuh diri dilaporkan. Bayangkan tu. Dan sebahagian besarnya adalah orang Melayu beragama Islam juga. Pelik tu. Pelik tu. Apa masalah? Kan? Begitu juga membawa kepada penyakit mental. Penyakit mental kat Malaysia ni parah. Penyakit mental ni dia tak semestinya gila cakap seseorang tau. Sekarang ni mental ada banyak kategori. Split personality disorder. Kan? Ada yang orang yang jenis yang anxiety dia melampau, ada. Bayangkan sebelum tahun 2000 setiap 1000 orang seorang sakit mental. Dah masuk tahun 2000 setiap 10 orang seorang sakit mental. Hari ini 29.6% rakyat Malaysia sakit mental, maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira dalam ni berapa ramai. Tak maksud itu macam itulah ramai orang sakit mental hari ni. Dia senangnya kita bergurau, contoh kita bergurau kita rolak, tapi ada orang tu gurau dia terasa langsung dia balik. Main mental tu. Dia pada keadaan biasa dia tak normal. Bila kita puji tu dia terasa macam dia hebat sangat, dia terbawa-bawa, tu mental juga. Baguslah awak ni, senyum sampai ke saja baru sebut bagus, boleh sebut sangat bagus ni macam tu. Ada orang tu. Dan begitu juga pendedahan kepada masalah gangguan secara maya seperti bully cyber, kutuk ramai-ramai, itu torture habis. Kan? Dan macam-macam lagi. Kan? Kemudian begitu juga membawa kepada kes perceraian. Ada juga media sosial ni, kes perceraian. Tiba-tiba semua jadi pakar psikologi. Dialah yang paling pandai. Dia bukan hanya pada pasangan yang beragama Islam saja, pasangan yang bukan beragama Islam pun terdedah dengan perkara ini. Dan kita kena faham, media sosial juga bukanlah gelanggang untuk berlumba membuka aib orang. Jangan. Ya. Saling membuka pekung, saling membuka aib adalah antara gejala yang tidak sihat, terutamanya dalam rumah tangga. Apabila ada suami isteri mengambil kesempatan menggunakan kuasa viral sebagai jalan penyelesaian konflik. Dia tulis dia. Sampai hati kau cakap aku masak tak sedap. Perempuan tu tulis. Agak-agak siapa Kalau nak sedap masak sendiri. Ya, so laki dia ni. Betul tak? Hati-hati lah. Kadang siapa lagi dia? Kadang jangan kita luahkan kat situ. Banyak lagi. Lagi satu lagi kan dekat WhatsApp tu, WhatsApp kan. Kan ada status, orang baca status. Ya Allah, sabarkanlah hatiku dalam rumah tanggaku ini. Tengok. Langsung orang tahu apa masalah kau dengan lelaki kau. Malah orang katanya bergaduh, itu kan status. Mak mentua tak faham bahasa je. Apa? Mak kadang-kadang jangan kita tunjuk-tunjukkan orang macam tu. Jangan buka aib, kan? Hati-hati ya. Menggunakan cara mengebahkan aib dalaman ke dalam media sosial untuk mendapatkan pembelaan tidak akan menyelesaikan keadaan, sedangkan jelas hukumnya, atau mencari kaedah yang dibenarkan syarak seperti mengadu kepada wali ataupun qadi. Ingat, barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dulu payah nak faham tau, apa maksud itu. Bila Nabi sebut kan, barang siapa membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Apa maksud itu? Rupa-rupa hari ni begitu faham, walaupun dia berjuruk dalam rumah sekalipun, viral ni, orang akan sebarkan juga tentang dia, keburukan dia. Walaupun kau duduk dalam rumah, orang semua tahu. Betul. Orang dulu-dulu, kalau kita perasan, kan ada kes-kes terlanjur mengandung luar nikah. Orang dulu-dulu dia suruh anak tu kat kampung. Suruh,
tak nak orang nampak, tahu-tahu dah beranak apa semua pun duduk kampung dalam 2 tahun baru balik. Tahu-tahu dah kahwin, dah ada suami, dah ada apa, macam tu. Sekarang tak, bersanding. Kan? Tiba-tiba ada orang sebarkan dia tu dah ter, dia buat ayat ter. Viral. Keluar. Tu sebab jangan buka aib. Jangan buka aib. Kan? Tu sebabnya kalau saya dekat dalam Facebook tu kadang-kadang ada agak yang tulis tu SD tu serbat lah. SD boleh tak nasihatkan saya macam mana cara nak ambil hati suami saya. Suami saya ni jenis yang perengus, pemarah. Saya bakal tulis, puan kalau puan nak ambil hati suami tu puan, cuba puan buat macam ni, masak sedap. Tulis. Kita bagilah senarai dia. Layan cakap baik-baik, sama aja dengan apa kemarahan dia. Jangan balas cakap dia waktu dia tengah marah. Dia buat dia senarai. Ya. Yang suami pula, boleh tak nak ambil minta tips sikit macam mana cara nak pujuk isteri saya. Isteri saya sekarang dah berapa bulan tak balik, dia duduk rumah mak dia. Puas saya pujuk dia tak nak ikut saya. Kemah barang duduk rumah mak dia. Saya cakap, saya akan bagi tips tu tau. Saya bagi tips tu. Tapi kalau ada orang dia tulis kat saya, Ustaz, saya dah menyampah dengan suami saya, macam mana saya tak boleh tahan, dia selalu ni, jadi saya nak bercerai dengan dia. Apa pandangan Ustaz? Itu bahaya. Bila dia minta dengan saya, kalau saya balas lah, pernah berlaku bila kita balas, dia tunjukkan lelaki dah, tengok Samsul Ubat pun cakap awak salah. Kita tahu dah, dia jadikan poin tu untuk lepaskan diri dia. Dah suami dia pula telefon saya. Contoh ni, dengan Ustaz nasihatkan ni supaya bercerai. Tak, dia kata. Jadi akhirnya kalau ada orang tak puas hati dengan suami tak puas, dia nak bercerai nak apa dan sebagainya, saya kata sila rujuk kepada pejabat agama yang berhampiran. Macam tu ya. Macam tu ya. Saya dah pesan dekat admin saya, jangan apa, jangan dilayan kalau kita nak bercerai. Tapi nak minta petua kita boleh bagi. Kan? Minta bantuan bolehlah kita cari jalan macam mana nak bantuan. Nak bantu apa? Kan? Dan sebagainya. Jadi dapatkanlah khidmat nasihat yang sewajarnya dan pastikanlah kita jangan menjadikan media sosial ini sebagai gudang dosa. Penggunaan media sosial pada hari ini tak kira latar belakang peringkat umur, penggunaan media sosial menjadi kewajipan pada semua bagi mengulik maklumat dan berita masa dan pantas. Memang betul. Makna benda ni banyak kebaikan dia sebenarnya kalau digunakan dengan baik. Nak pula segala urusan hari ini semua pun berdasarkan media sosial. Tekan-tekan selesai. Licin duit dia. Selesai. Tap habis duit dia. Salah tekan rupa. Jadi puaslah refund dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Jadi dia boleh jadi syurga, dia boleh jadi neraka. Jadi hidup kita ni ada pilihan. Pilihlah yang baik-baik. Ya, pilihlah yang baik-baik. Mudah-mudahan yang kebaikan akan bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham kewajipan maka kita sebagai ahli masyarakat, pastikanlah apa juga yang kita nak tengok, apa juga yang kita nak kongsi, berhati-hati dan gunakanlah pukullah, tanyalah, tepuk dada, tanya iman. Bukan tanya orang ya. Tanya iman kita. Boleh tak boleh ni aku masukkan? Boleh tak aku share benda ni? Salah share, sekejapan jadi jutawan dosa. Jadi jangan kita terbabit ya. Jadi tuan-tuan dan muslim, itu saja daripada saya. Hati-hatilah dengan apa yang kita tulis, hati-hatilah dengan apa yang kita cakap. Sebab dia kata lidah lebih tajam daripada mata pedang. Sebab kata-kata boleh menyebabkan seseorang itu boleh menjadi bermusuh dengan kita, jadi bergaduh dengan kita, putus saudara dan sebagainya. Hati-hati. Bayangkanlah buah asli kat hutan Amazon tu, kutuk pokok pun boleh mati. Kan? Bayangkan pula kita. Ya? Tapi dalam banyak keadaan, kalau kita lah jadi mangsa, belajarlah bersabar. Bersabarlah banyak-banyak. Kan? Orang yang pernah jadi mangsa fitnah ni, dia pun tahu lah. Tuan-tuan hati-hatilah. Ni memang zaman dia. Zaman fitnah senang dapat kayak gitu. Kadang-kadang kan adik-beradik pun jadi fitnah. Dengan jiran-jiran jadi fitnah. Dia tu datang memang nak makan, dia tu orang datang masjid tu, Allahu Akbar. Kawan tu memang nak dengar ceramah, kebetulan nak makan sadap, dia makan lah. Jadi hal. Jadi kadang ada orang dia cuba nak ambil alih kerja malaikat. Dia lah tahu dalam hati orang tu apa. Nak ambil alih kerja Allah Ta'ala, tak salah.
Ya, hati-hati. Hidup dah lah sementara. Kita isikan pula dengan jadi jutawan dosa apa? Kan? Tanamkanlah kebaikan banyak-banyak. Kongsi kebaikan. Jom guys, malam ni jom kita tengok ceramah. Macam tadi kan, ada orang yang dia rakam dengan, saya tahu setiap hari kadang saya balik ada orang tag saya, dia rakam apa yang saya ceramah, dia dah ambil sikit-sikit, zap dia share dalam grup dia. Okey, bodoh-bodoh macam tu kebaikan yang kita share, alhamdulillah kan, ya, terpulang ya. Jadi kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi itu saja daripada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.